Okey semua, jumpa lagi dalam siri revisi kimia. Kali ini kita nak revision tajuk bab 3 tingkatan 5, iaitu termokimia. Termokimia ya. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan termokimia? Baik, kita tengok perkataan ya termo di sini dan juga gabungan termo dengan kimia ya. Baik, termo ni maksudnya mestilah melibatkan perubahan suhu ataupun haba ya. Mestilah melibatkan perubahan haba. Macam bekas air ya, bekas air panas ya, kita panggil termos ya. Semua melibatkan suhu ataupun haba. Baik, setiap tindak balas yang berlaku di sekeliling kita, dia mesti sama ada membebaskan haba atau menyerap haba. Baik, tindak balas yang membebaskan haba persekitaran ke persekitaran dikenali sebagai tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik. Manakala tindak balas yang menyerap haba di sekitarnya dikenali sebagai tindak balas endotermik. Eksotermik bebas haba, exo ataupun exhaust, dikeluarkan, dibebaskan. Manakala endo ataupun enter ataupun intake, iaitu menyerap ataupun mengambil haba. Baik, kita tengok perbezaan di antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Tindak balas eksotermik, kita boleh kenali tindak balas eksotermik ini adalah yang pertama, bila suatu bekas ataupun bahan tindak balas itu menjadi panas ataupun suhu persekitaran dia akan meningkat. Suhu persekitaran akan meningkat. Manakala tindak balas endotermik pula, kita boleh kesannya melalui perubahan suhu yang menurun ataupun bekas menjadi sejuk ataupun persekitarannya menjadi sejuk. Contoh tindak balas yang membebaskan haba adalah seperti respirasi, pengoksidaan, penitrolan, pembakaran, penghasilan amonia ataupun penghasilan garam, menghasilkan garam. Manakala contoh tindak balas endotermik pula ialah fotosintesis, penguraian karbon logam ataupun penguraian nitrat. Kita boleh bezakan di sini antara exo dan endo ialah melalui, kalau exo penghasilan, dia menghasilkan daripada bahan tindak balas, dia menghasilkan hasil tindak balas. Manakala endo ialah penguraian, maknanya daripada satu bahan tindak balas terurai kepada beberapa, daripada satu bahan tindak balas terurai kepada beberapa hasil tindak balas, iaitu penguraian ataupun tindak balas yang kita kenali sebagai penguraian ya. Baik, itulah dia beza antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Baik, tindak balas eksotermik dan endotermik ini boleh diwakili melalui rajah yang kita kenalinya sebagai rajah aras tenaga. Okey, rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik, dia bermula daripada atas dan turun ke bawah, dan nilai haba tindak balas tersebut adalah negatif nilai dia adalah negatif. Contoh sini ialah penghasilan garam magnesium sulfat daripada tindak balas antara asid dengan logam asid dengan logam, menghasilkan garam magnesium sulfat dan gas hidrogen.
melalui rajah aras tenaga, kita tulis bahan tindak balas di atas, kemudian di bawah ni ialah hasil tindak balas. Dan kita dapati nilai bagi haba tindak balas untuk 1 mol untuk 1 mol penghasilan garam magnesium sulfat ini ialah negatif 467 kJ per mol. Haba disukat dalam unit tenaga, iaitu joule. Baik, manakala rajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik pula ialah bermula daripada bawah kemudian ke atas, ya. Contoh ialah tindak balas antara nitrogen dengan oksigen menghasilkan nitrogen monoksida, ya, di mana haba yang diserap ataupun haba tindak balas endotermiknya ialah positif, ya. Nilai sini ialah positif 180 kJ per mol, ya. Maknanya untuk 1 mol nitrogen monoksida dihasilkan, ia akan menyerap haba sebanyak 180 kJ per mol, ya. Itu dia beza antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik dari segi rajah aras tenaga. Kalau ekso daripada atas ke bawah, manakala kalau endo daripada bawah ke atas, ya. Okey. Sebenarnya tindak balas, semua tindak balas melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan, ya. Kerana untuk menghasilkan sesuatu hasil tindak balas, contohnya hidrogen klorida, daripada tindak balas hidrogen dan klorin, dia perlu memutuskan ikatannya untuk membentuk ikatan baru dan membentuk sebatian baru, ya. Okey. Semua tindak balas akan menyerap haba bagi memutuskan ikatan. Haba diserap, tujuan dia adalah untuk memutuskan ikatan. Manakala haba yang dibebaskan adalah bila pembentukan ikatan berlaku. Okey. Baik. Haba yang diserap ditandakan sebagai positif, haba yang dibebaskan ditandakan sebagai negatif. Sekiranya haba yang dibebaskan melebihi, maknanya haba yang dibebaskan melebihi, lebih tinggi daripada haba yang diserap, maka tindak balas tersebut adalah tindak balas eksotermik dan diwakili oleh gambar rajah daripada atas ke bawah, ya. Contohnya ialah tindak balas antara hidrogen dengan klorin, di mana hidrogen perlu diputuskan molekulnya, klorin perlu diputuskan molekulnya untuk membentuk molekul yang baru, iaitu hidrogen klorida. Dari segi pengiraan, haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan, kita tengok sini, nilai dia ialah 2 kali 432, iaitu 864 kJ. Manakala haba yang diserap untuk memutuskan ikatan ialah 436 campur 43. Okay. Jadi nilai dia semua ialah 976. Maka haba yang diperolehi ini adalah perbezaan antara haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dengan haba yang dibebaskan untuk pembentukan ikatan. Apabila haba yang diperlukan untuk haba yang diperlukan untuk membentukkan ikatan tersebut lebih tinggi, maka nilai yang kita dapat adalah negatif. Maka dia adalah merupakan tindak balas eksotermik. Maka ini adalah tindak balas eksotermik kerana tenaga bagi pembentukan ikatan melebihi tenaga bagi pembentukan ikatan, pemutusan ikatan. Tenaga bagi pembentukan ikatan melebihi
daripada tenaga untuk memutuskan ikatan. Maka tindak balasnya adalah tindak balas eksotermik. Baik, tengok perbezaannya dengan tindak balas endotermik. Contoh ialah penguraian kumpulan karbonat untuk menghasilkan kumpulan oksida dan karbon dioksida, di mana haba yang ditentukannya di sini bagi tindak balas ini ialah positif 300 kJ per mol. Kalau kita tengok sini, haba yang digunakan untuk menyerap untuk memutuskan ikatan ialah 670, manakala haba yang dibebas bagi pembentukan ikatan ialah 370. Perbezaannya ialah 670 tolak 370, maka kita dapat 300 positif kilojoule per mol, ya. Maka dia adalah tindak balas endotermik, ya, yang bermula daripada bawah ke atas, ya. Jadi itulah dia sebagai pengenalan kepada termokimia yang melibatkan tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Eksotermik ialah membebaskan haba ke persekitaran, manakala endotermik ialah tindak balas yang menyerap haba dari persekitaran, ya. Kita sambung dalam tajuk yang seterusnya.